Okay guys, Assalamualaikum, salam sejahtera. Selamat datang lagi ke channel aku, Rabi Zimac. Tanpa membuang masa lagi, nak borak-borak santai dengan isu-isu semasa motorsport kita ni. So sembang hari ni perkongsian dan pandangan aku lah. First aku nak sembang tentang isu copyright lah. Copyright content creator dekat dalam YouTube. Second, mungkin aku boleh sembang pasal terbaru ni tentang meet and greet dekat Dash Highway. And after that, what is the story after the event. So first, okay lah, kita cerita pasal isu copyright. Baru-baru ni macam aku bagi tahulah, aku ni member aku kebanyakannya daripada Motomaniac. Alright, Motomaniac ni adalah satu branding baru dalam media sosial, dalam motorsport platform. Budak-budak dia semua mostly barulah. Kalau aku boleh tengok, budak lagi muda-muda, minat motorsport, minat nak buat something pasal content pasal kereta. So budak-budak ni aku tengok ada potensi besar, bagus. Dan Motomaniac ni group ataupun branding yang baru dalam platform motorsport dan motorsport punya media sosial dekat Malaysia. Tapi orang-orang yang di belakang diorang, orang-orang yang support diorang, kebanyakannya orang-orang lama yang main kereta. Itu branding-branding lain, grup-grup lain kena tahu. So janganlah bully sangat bila kita ada satu branding yang baru, competition, healthy competition dalam media sosial motorsport kat Malaysia. Janganlah korang ni nak bully ataupun ada hater ke ataupun suka condemn. Itu je yang aku sekarang ni memang tak puas. Sebab budak-budak Motomaniac ni semua aku kenal dan aku tahu diorang macam mana. So yang terbaru pasal isu copyright, isu cedok-mencedok daripada konten orang. So dari situ dia dah orang kata starting lah permulaannya. Macam aku buat konten ni tak ada kena-mengena dengan Motomaniac ke ataupun dengan mana-mana branding. Ini aku punya konten sendiri and aku nak share. Kita orang cakap platform media sosial motorsport kat Malaysia ni tak banyak pun. Pusing-pusing kau akan kenal juga. So berkenaan dengan isu cedok-mencedok ni, baru-baru ni Motomaniac ada buat satu konten mengenai Satria Neo Sport Club. Okey, dan Satria Neo Sport Club tu, owner kereta tu pun aku kenal, kawan baik aku. Tapi di atas silapan dan orang cakap kelemahan daripada pihak Motomaniac adalah tercedok sikit konten daripada No Equal. Alright, tercedok sikit, tak banyak pun, sikit je. So kita pun kadang-kadang kita pakai konten orang ni, bukan kita nak ambil bulat-bulat konten orang tu untuk masuk dalam konten kita dan kita nak mengambil kesempatan daripada dia punya effort, cara dia editing. Tapi sekadar bahan rujukan. Macam aku pun ada buat konten, kadang-kadang aku ambil juga daripada YouTuber lain, tapi sekadar rujukan. Bukannya ada yang komen, tak malu ke? You want to make money with other people effort? Come on. Make money apanya? Kalau nak make money, banyak lagi benda lah kita orang boleh buat. Kita orang pun bukan cheapskate nak make money daripada benda. Kita more to same passion, minat yang sama tentang motorsport, tentang car, culture yang ada. Kita just nak share je benda-benda macam tu untuk
YouTuber viewer yang lain. Itu je, tak ada niat lain nak make money. Kalau kita make money sekalipun, benda tu is kind of a bonus lah. Effort buat, dapatlah sikit gaji, tapi tak adalah banyak sangat. Kalau orang yang main YouTube dia tahulah, melainkan konten kau banyak, konsisten. Tapi untuk satu konten tu, kalau kau nak cakap we make money, tak best lah. Aku punya YouTube channel, aku bukannya 100% make money. Aku more to sharing, kongsi dan aku minat. Itu je. Alright guys. Tapi yang aku tak puas hati dekat sini, cara belah sana approach Motomaniac ni. Cara korang approach bagi aku agak keterlaluan. Benda boleh settle dengan cara yang simple dan masing-masing professional, masing-masing adult. Ada buat silap, admit, take the ownership, then move on. Tapi disebabkan benda pergi post dalam media sosial, benda jadi viral. Bila kau dah post dalam media sosial, bila kau dah post benda ni jadi viral, orang-orang yang tak berkenaan, yang tak tahu, yang bukan grup korang tu equal ke, yang bukan grup, akan menokok nambah. Jadi benda ni akan jadi lebih panas. Jadi aku dah baca inbox message dari Mike ni, aku ibarat macam adik aku lah. Sebab dia muda lagi, budak lagi pun. Tapi bagus aku tengok dia punya minat, dia punya passion pasal motorsport. So aku support lah. Aku suka support orang-orang baru macam ni daripada orang yang dah ada nama. Bila dia ada nama, dia lain sikit. So aku support yang baru ni supaya dia akan ada competition, healthy competition dekat dalam kita punya motorsport media sosial ni tau. Kalau tidak, satu orang je monopoli. So bila aku baca balik cara belah sana approach, cara belah sana demand dekat Mike Motomaniac ni, aku rasa macam, honestly speaking, of course, bila kau baik dengan seseorang ni, macam mana pun kau akan backup dia juga. Kau akan sebab itu kau punya group. Melainkan engkau memang tak suka, tak ngam dengan diorang lah. Tapi bagi aku, sebelum aku nak backup seseorang, aku nak tahu selidik apa masalah dia, apa cerita di sebalik, macam mana boleh jadi havoc, boleh jadi viral macam ni. So aku kena tahu. Kalau salah, kita mengaku salah, kita admit, kita move on. Tapi apa yang terjadi sebenarnya sebaliknya. Bila aku tengok balik conversation, aku baca balik inbox, cara belah sana tu macam tak, bagi aku keterlaluan lah. Daripada isu copyright yang dipakai oleh Motomaniac tu, tak adalah panjang mana. Tapi yes, macam diorang cakap, engkau ada hak untuk mempertahankan kau punya konten. Tapi benda ni actually boleh settle dengan cara baik. Tak perlu kau nak demand. Cara aku baca message tu, demand kena buat public apology. Semua media-media sosial lain, platform-platform lain, seolah-olah macam aku bayangkan macam diorang ni dah lama perhatikan Motomaniac ni. Macam tak puas hati ke dengan Motomaniac? Kenapa nak kena sampai buat public apologize? Kenapa nak kena sampai dengan media-media sosial lain semua minta maaf? Apa ni? Benda tu boleh approach dengan cara yang lebih gentle. Sebab kita ni pusing-pusing media sosial kita situ je, pusing-pusing main kereta situ je. Engkau boleh je komen dekat ataupun inbox dekat Mike, cakap Mike nak discuss atau tak puas hati tentang konten korang baru-baru ni lah. So since korang dah release konten tu, boleh tak kalau boleh kreditkan dekat kita orang ke apa ke. Tapi tak perlulah sampai nak suruh demand buat public apologize, lepas tu kau viralkan lagi Motomaniac punya. Kau cakap orang tu macam
macam-macam lah. Kalau aku nak cakap pun not nice lah. So macam bully tau, membuli, memperbodoh-bodohkan. Benda boleh settle cara baik. Kau boleh cakap inbox. Dan kalau kau inbox Motomania pun ignore korang punya request, ignore korang punya permintaan yang simple tu, barulah korang boleh viralkan. Ni apa-apa korang dah terus viralkan. Lepas tu korang nak act juga macam korang pun tak ada salah. Yes, betul. Copyright is copyright. Konten korang, betul. Korang ada hak. Tapi benda kan boleh settle dengan cara baik. Kenapa korang sampai nak sound dengan mic? Simple je. Mic, tak apa, minta maaf, buat public apologize. Okay, to all. Take it as a learning process. Take it kelemahan daripada pihak kita. Because at the end of the day, Motomania still branding dekat dalam motorsport punya culture ni. So kita tak nak orang nampak kita ni macam poyo, belagak kan. Tapi bila aku baca balik komen, ada sampai cakap bagi link dia, kita boo sama dia, smoke him. Yes, betul. Aku tahu budak yang buat video tu, aku tahu dia siapa. Mungkin budak muda lagi, umur baru 19 tahun, main go-kart, Rotek Champion Asia Cup. Kalau nak ikutkan banyak lagi power dekat dalam Malaysia yang memang start daripada go-kart. Nabil Jeffrey, Kifli Osman. Aku benda ni sebenarnya tak payah nak isu besar. Tapi aku buat konten ni pun bukan nak membesar-besarkan lagi keadaan. Cuma aku nak bagi nak berkongsi lah pandangan aku. Bila Mike dah buat apologize dekat situ, okey lah, dua-dua pihak dah settle. Dan pihak belah sana pun dah delete the posting yang viral tu. So tak apalah, okey, benda dah settle. So aku cakap, lepas ni Mike, be careful, hati-hati nak buat konten. Kalau ambil cedok-cedok pun, kita tak tahu, ada orang okey, ada orang tak okey kita ambil konten dia. Ada orang macam, oh tak kisahlah, tak apalah bang, tak apalah bro, kau pakai pun 10 second je, tak kisah, anyway kau letak kredit nama aku pun tak apa. Macam tu. Ada orang, oh tak boleh. Aku work hard for it, man. Aku berjam-jam aku buat konten ni, tiba-tiba kau nak ambil 10 second is still 10 second is still my content. Yes, I agree with you. Okay, tak apa, kita ikutkan. So itu close dekat situ. So yang terbaru ni, kecoh pasal dalam Malaysian shit posting lah, pasal ada dalam page Facebook lah, aku tengok lah. Kecoh pasal isu event meet and greet yang dibuat oleh dua branding ni lah. Satu No Equal, diorang buat pada hari Jumaat, dan satu lagi hari Sabtu. Okey, aku rasa hari Sabtu tu aku tak pasti, tapi Mazda something lah, grup Mazda ni. Kecoh. Sebab lepas event tu, diorang biasalah, lepas habis event masing-masing nak show off kereta masing-masing, nak tunjuk power. Ada yang buat drift, ada yang buat donat. So event tu dibuat dekat RNR Dash Highway. Dan RNR Dash Highway ni berdekatan dengan kawasan perumahan dekat situ lah. So aku ada tengok satu mamat ni, dia posting, dan aku rasa mamat ni pun kaki kereta juga. Bila aku tengok dia punya IG, dia banyak post gambar-gambar kereta. So okey, dia posting, dia kata, tapi dia kata jangan lebih kurang macam ni lah. Dia up dia punya story. Korang, dia kata janganlah selfish sangat. Lepas buat event, korang ref, korang buat donat, korang memekak, buat pop and bang tu semua. So it kind of tak best lah dekat grup-grup motorsport yang lain. Kau dia mengganggu taman, kawasan perumahan kat situ. Jadi bila dia post dekat dalam page Facebook ni, macam-macam lah komen. Post yang akan terkena, yang orang akan target grup No Equal ni.
Pasal no equal ni yang buat dulu pada hari Jumaat, tapi ada yang kata oh this thing happen hari Sabtu, ada group lain yang buat. Kenapa no equal yang kena? For me macam ni lah, kenapa in the first place nak kena buat dekat situ? Tak kisah group mana yang buat pun, tapi korang kena ingat bila korang buat event, walaupun korang kata benda ni dah habis kita punya event, dan dia terjadi selepas event kita orang, kenapa buat kat situ? That is a normal lah. Bila korang buat dah habis, ada yang akan melepak lagi, tak nak balik terus, masih borak-borak lagi. So aku tinggal kat situ pun 2 hari berturut-turut guys. Hari Jumaat, hari Sabtu, dua-dua hari tu yang aku nak rest, korang buat sampai midnight. So macam mana perasaan? Mestilah bengang. Dan it's not a good example lah dekat grup-grup motorsport lain. Contoh, kalau aku pun kaki kereta, jiran-jiran aku mesti tengok aku, ni semalam grup-grup dia dah ni yang memekak. Itu je. Benda ni tak perlu nak panjang lebar pun. Tapi aku tengok bila yang defend, oh this is not our group, this is the group yang buat selepas. Admit mistake. Lepas ni learn from a lesson. Macam aku cakap, take it as a learning process. Jangan buat lagi kat tempat-tempat macam tu. Grup-grup media sosial, culture macam mana, grup-grup kereta dekat Malaysia ni tak ramai pun. Media sosial dekat Malaysia yang buat betul-betul pasal kereta pun tak ramai. Pusing-pusing akan kenal situ. Jadi kita tak payahlah nak musuh-musuh, nak cakap belakang-belakang. Kalau kita boleh avoid, kita avoid. Kita yang tua ni, orang kata alah kau yang tua tak payahlah nak masuk campur, ni hal budak-budak. Kalau kita ni yang tua tak bagi advice, macam ni lah jadinya. Besok lusa kita bawa kereta lepak-lepak, orang pandang serong, orang report polis, kita sekali kena. Aku cakap terus terang, daripada pihak Motomania, kalau Motomania ada buat silap, memang aku pun akan tegur. Sebab aku selalu ikut event diorang. Orang-orang daripada pihak luar pun nak kacau-kacau Motomania, of course aku akan defend. Sebab dia pun member-member aku, kawan-kawan aku, budak-budak aku juga. Of course aku akan defend diorang. Tidak apa gunanya kita ada grup kawan macam ni kalau kita tak boleh nak defend member-member kita. Nak bersuka-suka, time suka-suka je kita sama-sama. Time member kena kutuk, member kena bash, semua belah, semua tak ada nak defend orang tu. So tu tak guna juga. So bagi aku punya konsep simple. Orang berbudi, kita berbahasa. Orang baik, kita membaik. Orang macam palat, kita tengoklah. Kalau kita tak perlu mempalatkan diorang, tak perlu. Tapi kalau dah lebih-lebih, kita kena juga. Sebab kalau tidak, kita senyap-senyap, orang lagi pijak kepala. So kalau korang boleh komen, boleh bagi orang kata apa yang aku cakap ni tak betul ke, aku minta maaf. Kalau aku bolehlah sama-sama bagi pandangan. Itu je. Aku simple. Jangan bully orang. Aku tak, dia hebat, dia bagus, dia bully orang yang lemah-lemah ni. Itu aku pantang. Aku tak boleh. Yang kau rasa kau bagus tapi kau tak ada attitude, tak ada karakter yang bagus, kau tak pergi jauh mana. This is my advice. Daripada abang kepada adik lah. Tapi kalau kau ada bakat, kau punya karakter yang bagus, serius, InsyaAllah kau boleh pergi jauh. So apa-apa pun, macam aku cakap, motorsport kita cari kawan, bukan cari lawan. Minta maaf kalau konten aku ni aku ada petik-petik nama-nama grup-grup tu tadi, aku minta maaf. Aku very open, very simple. Kalau ada tak puas hati, you can always DM me. Kalau aku balik Malaysia, boleh lepak, boleh jumpa. Tu je, very simple. Aku jenis, kalau aku rasa aku salah, aku minta maaf.
Tapi kalau aku rasa benda tu tak betul, aku boleh tegur, aku tegur. Menggunakan platform aku as a content creator, YouTuber dalam motorsport. Okay guys, apa-apa pun, Assalamualaikum. Peace. Motorsport kita cari kawan, bukan cari lawan.